Agama Sikh. Sikh merupakan kelompat agama minoriti di Malaysia. Agama Sikh dianuti oleh sebahagian besar etnik India berketurunan Punjabi di negara ini. Pengganut Sikh lebih mudah dikenali dengan identifikasi pemakaian serban dan berjanggut panjang, terutama lelaki. Bagi lelaki, biasanya menggunakan nama akhir Singh bermaksud singa, manakala wanita menggunakan Kaur bermaksud puteri. Agama Sikh diasaskan oleh Guru Nanak pada tahun 1469 Masihi. Ajaran agama ini kemudiannya diteruskan dan diperkembangkan oleh 9 orang guru lain. Agama Sikh mempercayai satu Tuhan. Kitab suci agama Sikh dikenali sebagai Sri Guru Granth Sahib Ji yang menjadi the living guru dan sumber rujukan utama dalam kehidupan penganut Sikh. Kitab setebal 1043 muka surat tersebut ditulis dan disempurnakan oleh Guru Sikh dan ditempatkan di setiap Gurudwara, iaitu pusat ibadat dan kediaman orang Sikh. Kandungannya meliputi ajaran agama Sikh dan juga mazmur bagi tujuan upacara keagamaan serta nasihat untuk panduan hidup. 5 simbol utama dalam agama Sikh yang dikenali sebagai umum sebagai 5K, iaitu Kesh, iaitu berambut panjang, Kanha, iaitu sikat, Kara, gelang besi, Kirpan, pedang kecil, dan Kachera, seluar pendek khas. Ritual dan upacara keagamaan. Dalam agama Sikh, Granthi Sahib, ahli agamanya memainkan peranan penting dalam menjalankan sesuatu upacara keagamaan di Gurdwara. Granthi Sahib membaca kitab suci dan menyanyikan kirtan serta menyampaikan khata syarahan tentang ajaran agama Sikh dalam bahasa Punjabi. Selalunya, upacara keagamaan diakhiri dengan bacaan ardas, iaitu doa, iaitu penganut Sikh berdiri sambil merapatkan kedua-dua belah tangan tapak tangan yang bertujuan memanjatkan kesyukuran, meminta maaf, berterima kasih atau meminta sesuatu hasrat daripada wahai guru dengan penuh keikhlasan. Guru Kalanga, iaitu makanan berupa sayuran dimasak oleh orang Sikh di Gurdwara yang disediakan kepada pengunjungnya tanpa mengira agama. Penganut Sikh amat mementingkan seva, kerja amal, kepada umat manusia tanpa mengira agama. Perayaan Vaisakhi merupakan perayaan terpenting bagi penganut Sikh. Perayaan ini disambut pada bulan April setiap tahun. Pada hari tersebut, penganut Sikh mengunjungi Gurdwara bersama keluarga dan anak saudara. Mereka menuju ke Darbar Sahib, tempat letaknya kitab suci. Sangat perlu menghormati kitab suci sepanjang masa, terutama ketika berada di Gurdwara. Aktiviti keagamaan yang utama dijalankan semasa sambutan perayaan Vaisakhi ialah Amrit Sanskar, upacara pembaptisan. Upacara suci ini menandakan kesediaan penganut Sikh memohon amrit, iaitu air suci, bagi mendekatkan diri kepada wahai guru. Penganut Sikh tidak kira lelaki atau perempuan boleh menjalani upacara tersebut pada bila-bila masa tanpa segatan umur. Namun persediaan diri terutama mental dan spiritual amat penting. Kesh atau berambut panjang simbol terpenting bagi kaum Sikh sebagai simbol keimanan. Penganut Sikh tidak seharusnya memotong atau mencukur rambut dan bulu di mana-mana bahagian badan. Jika berbuat demikian, dia melanggar perintah Tuhan. Kanha atau sikat mempunyai hubungan yang rapat dengan rambut, supaya rambut sentiasa bersih. Simbol ini dibuat daripada kayu dan sentiasa terletak di dalam serban. Kara atau gelang besi yang dipakai di tangan kanan atau untuk mengingatkan seseorang agar mengelakkan kejahatan serta melambangkan ikatan dan kepatuhan yang teguh antara pemakai dan agamanya. Namun tujuan sebenarnya agar penganut Sikh menjaga diri dan tidak melakukan perbuatan yang tidak bermoral seperti berzina. Selepas menjalani upacara Amrit Sanskar untuk menganggotai persaudaraan Khalsa, penganut Sikh perlu mematuhi Chanhurahit, 4 larangan utama seperti yang telah ditetapkan oleh Guru Gobind Singh. Larangan tersebut adalah: pertama, mereka tidak dibenarkan untuk memotong atau mencukur sebarang rambut di mana-mana bahagian badan. Kedua, mereka tidak boleh memakan daging kecuali yang dipotong secara jakha, yakni sekali pancung. Ketiga, mereka tidak boleh meminum arak, menghisap tembakau atau dadah, dan akhir sekali, mereka tidak boleh mengadakan hubungan seks selain dengan pasangan masing-masing.
Animisme. Animisme ialah istilah bagi mana-mana kepercayaan yang melibatkan pemujaan roh dan semangat alam semula jadi. Kepercayaan animisme menganggap bahawa segala sesuatu di dalam alam ini termasuk benda alam yang mati mempunyai jiwa dan dapat berfikir dan berkepribadian seperti manusia. Ringkasnya, animisme percaya bahawa semua objek di dalam dunia ini memiliki jiwa dan hidup. Adanya makhluk halus seperti hantu rajim di gunung, sungai dan tempat keramat, dan bintang, matahari dan bulan memiliki jiwa. Ajaran Confucius. Confucius ialah seorang ahli falsafah Cina yang terkenal pada dinasti Zhou. Konfusianisme tidak dianggap sebagai satu agama yang berunsurkan ketuhanan, tetapi merupakan prinsip-prinsip hidup yang baik. Ajaran Confucius menekankan perasaan peri kemanusiaan terhadap orang lain dan harga diri. Apabila Confucius disoal pengikutnya tentang makna peri kemanusiaan, dia menjawab, kebolehan mengamalkan 5 kebaikan di merata dunia adalah kemanusiaan. Kebaikan itu ialah budi bahasa, kemurahan hati, amanah, kerajinan dan sifat baik. Ajaran Confucius dikumpulkan oleh pengikutnya dalam bentuk buku berjudul Lun Yu atau Analekta. Ia berkenaan dengan Li atau rukun bangsa. Antaranya, ajaran Confucius ialah bagaimana keamanan dan kepatuhan boleh dibawa kepada negaranya. Ringkasnya, ajaran Confucius mementingkan kesopanan dan kesusilaan dalam kehidupan seseorang. Tabiat yang terpuji serta kelakuan yang baik, terutama sekali hormat kepada ibu bapa, orang tua dan negara adalah perkara yang dituntut daripada penganut ajaran Confucius. Ajaran Tao. Taoism berasaskan ajaran Lao Tzu yang menyarankan supaya manusia menarik diri daripada duniawi dan mencari jalan bahagia secara mengasingkan diri daripada peraturan duniawi dan upacara yang merugikan. Perkara yang ideal bagi pengikut ajaran Tao ialah manusia seharusnya bebas daripada peraturan ciptaan manusia. Lao Tzu mengatakan bahawa perasaan tamak dan nafsu seseorang mendorongnya bertindak dengan kurang bijak dan tidak rasional. Buku-buku ajaran Tao merupakan koleksi ajaran yang bertulis dalam bentuk sajak warisan kesusastraan yang terkenal. Konflik agama. Secara umumnya, agama sentiasa mengajar penganutnya erti kasih sayang, pengampunan dan perdamaian. Walau bagaimanapun, banyak konflik agama dapat dilihat berlaku di beberapa negara. Agama menganjurkan kedamaian, namun konflik antara agama tetap berlaku. Konflik ini boleh terjadi kerana tafsiran berbeza dalam memahami ajaran agama. Terdapat juga kes agama digunakan untuk mengabsahkan sesuatu tindakan demi kepentingan politik atau ekonomi mengatasi kelompok lawan. Konflik juga boleh berlaku kerana kegagalan seseorang atau sesuatu kelompok agama untuk memahami dan seterusnya menghormati ajaran dan upacara agama orang lain. Mencari titik pertemuan. Kefahaman dan tingkah laku beragama boleh memisahkan atau membina hubungan sesama penganut dalam sesuatu agama atau dengan penganut-penganut agama lain. Kemampuan agama dalam membina ikatan dan hubungan meretasi individu dan kumpulan agama yang berlainan adalah potensi yang perlu diteliti dan diperhalusi. Dalam suasana agama dijadikan contestation, sudah pasti dinding keagamaan yang dibina akan membawa ke arah ketegangan dan konflik. Di Malaysia, perkara ini berlaku apabila dua insan membina rumah tangga bahagia dengan salah seorang meninggalkan agama asal dan menganut agama pilihan atas dasar cinta. Namun, apabila berlaku konflik dalam hubungan perkahwinan, perbezaan agama antara keluarga pasangan tersebut menimbulkan ketegangan bukan hanya kepada keluarga pasangan tersebut, malah juga kepada komuniti yang lebih besar. Perkara ini dapat dielak sekiranya perhubungan tersebut diurus dengan cara yang penuh hikmah. Namun di sebalik konflik yang berlaku yang dikaitkan dengan agama, kesemua agama memiliki nilai kesejahteraan yang berpotensi untuk membina keharmonian kehidupan bermasyarakat, kestabilan dan kemajuan. Perubahan yang drastik dalam kehidupan moden, terutamanya dalam bidang teknologi pengangkutan, menyebabkan berlaku penhijrahan dari satu tempat ke tempat yang lain di setiap penjuru dunia pada hari ini.
Ia mengakibatkan hampir tidak wujud lagi masyarakat yang hanya mempunyai satu agama. Malah sifat masyarakat rata-ratanya adalah pelbagai agama. Dalam konteks perbezaan amalan beragama, masih banyak ruang nilai kemanusiaan yang boleh dikongsi bersama dan mampu mengikatkan individu kumpulan yang berbeza agama ini untuk menghubungkan sesama mereka. Nilai kesejakatan tersebut yang dikongsi bersama telah membawa rakyat Malaysia untuk memilih tindakan di atas perkiraan sosial yang rasional dan dihajati bersama, iaitu keharmonian, kedamaian, kekayaan, kemuliaan dan kebaikan.